Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak. Zul Razak dalam sesi pembuka saya untuk minggu ni. Ikram, sabar Ikram, sabar. Jadi sesi pembuka saya untuk minggu ni kita ada, insyaAllah ada 2 sesi. Besok bercuti, hari Rabu saya ada FB Live Ikram. Jadi apa dia, sesi saya cuma FB Live pada malam tu dan kita sambung balik segmen kita seperti biasa pada hari Khamis ya. Jadi minggu ni saya tak berapa suka cuti, tapi yang cuti ni special Mak Ali Hijrah. Jadi kita sambut Mak Ali Hijrah, Maulidur Rasul. Jadi topik kita pada petang ni adalah musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kimi, Jo. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat apa yang berlaku dalam pasaran. Waalaikumsalam Fikri. A few adjustment yang saya buat dekat chart, dan anda semua bagi yang tengok selamat petang Wong, yang nampak chart-chart saya ni, anda akan nampak few adjustment yang saya buat pada hujung minggu. Okey, secara besarnya untuk hari ini tumpuan pasaran pada minggu ni lebih kepada data inflasi, not that much daripada sudut data. I'm looking at market yang yang move banyak pada minggu lepas, and setakat ini we are looking at a bit of correction berlaku dekat yen pair, dekat indeks. Tetapi adakah pergerakan ke atas untuk indeks yang berlaku pada minggu lepas dah habis? Wimon, Wassalam. Kita akan tengok kepada chart selepas ni. Jadi pagi tadi kita ada data GDP untuk China. Sekejap saya refresh yang ini dulu. Okey, jadi kita ada data GDP China yang miss expectation, jauh. KDNK China untuk quarter on quarter expected 0.5, keluar 0.2. Year on year dia miss expectation 5.2, expectation keluar 4.9. This is showing but kena faham angka-angka ni still berada pada tahap yang tinggi. We are correcting daripada China punya growth is normally sekitar 6%. 5 ke 6% lah. So 4.9, is it a bad figure? To me not really a bad figure, sebab kita ada kejatuhan daripada kadar yang tinggi. Sebelum ini year on year dia adalah 8.9, way above daripada average number. So to me not too bad data China pagi tadi, cumanya miss market punya expectation. Jadi sebab itu kita nampak a bit of correction pada sesi Asia tadi. Dekat chart, ni yang saya sebut saya habiskan this correction. Ni adalah apa yang kita bincangkan pada minggu lepas. Kita lihat bahawa pergerakan koreksi semasa ni, ni semua lari balik. Okey. Jadi ada yang tanya, kenapa Zul sebelum ni lukis ke bawah dan sekarang ni mula lukis ke atas balik? Jadi kita tahu pergerakan dekat kalau saya tak akan dapat lukis ke atas selagi chart tu tak cerita kepada saya dia nak bergerak ke atas. Kenapa Y ni? Tak dapat nak tarik. Tak apa. Okey. Jadi saya habiskan this correction daily. Untuk daily correction ini saya habiskan dan kita mula bergerak dan membuat pergerakan ke atas. Jadi ada a few sebab dia.
Yang pertama adalah kepada yen pair. Kita tahu indeks tak jatuh kalau yen indeks cuma jatuh kalau yen kuat. Sekali lagi saya sebut indeks cuma jatuh kalau yen kuat. Maksudnya pair yen kita masih nampak dia nak jatuh. Jadi apa yang berlaku pada minggu lepas, kita ada mula-mulanya dengan CAD JPY yang break out high di sini. Ini adalah CAD JPY dekat daily chart, break out high ini. Itu saya belum tukar chart. Selepas tu kita ada few seperti GBP JPY yang juga break high. Ini yang antara penyebabnya saya mula untuk lukiskan ke atas untuk indeks. Jadi saya tengah tunggu benda-benda ni apa pun, kalau dia tak break high dan buat satu ke bawah, saya akan trade dia untuk long. Kalau dia terus ke atas dan break high di sini, satu ni break high yang ini, 3 wave dia nampak 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau dia break this high 1, 2, 3 ni kita akan cari untuk long. Faham? Ini apa yang kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi setup kat situ tak ada. Untuk indeks semasa, selagi dia tak break this high, selagi dia tak break high kat sini, kalau satu ni break that high, then kita ada low, higher high, higher low, dan kita dah ada higher high. Maksudnya kita dah ada trend. Semasa tak ada. Faham? Semasa dalam sistem saya tak ada. Tetapi arah dia ke atas untuk semasa. Cuma pergerakan struktur semasa belum membuktikan untuk ini ke atas. Kalau dia break ke atas, pullback 2 ni kita akan trade. Faham? Itu adalah untuk S&P 500. Kita tengok untuk US 30. US 30 hampir belum lagi break. Benda yang sama. Kita juga lukis ke atas disebabkan oleh yen pair. Kita ada US 100. Siapa yang long sebelum ni, apa yang kita sebut banyak kali yang saya sebut, sekiranya anda long di sini, anda tak keluar, anda pegang position ini, anda cuma manage setakat ini bounce dia nampak 1, 2, 3, 4 dan 5. Bounce dia dah menunjukkan bahawa dia dah mula membuat satu motif wave. Kenapa dikira lain? Sebab kita extendkan dia, tak apa. Kita extendkan satu kat sini. Ini adalah extension dalam satu. Wong, faham kan? Salah satu akan extend. Jadi kalau kita extend satu, 3 dia tak extend, 5 tak extend. Kalau tiba-tiba sini panjang, tiba-tiba sini panjang, 3 kat sini kita extend. Kita tunggu 4 dan 5. Itu yang 5, 9, 13, 17 dan lain-lain. Ikram, faham kan benda tu kan? Benda yang kita basic dalam structure. Tak faham tak apa. Minggu ini, hari Jumaat, kita akan masuk topik 1 balik, structure asas pasaran. Isnin depan, kita akan masuk kepada structure motif. Hari Selasa, kita akan masuk kepada Selasa kita akan masuk kepada structure korektif. Jadi pada waktu ini kita dah mula melukis ke atas. Cumanya all this structure dalam sistem saya dia tak tradable. Saya tak trade dia. Apa alternatifnya? Saya nak cari yang dah berlaku trend. At least 2 fractal. At least 2 fractal. Maksudnya 2 time frame yang ada trend. Semasa ini belum lagi confirmkan trend dia. DAX pun belum. Ini masih lagi pergerakan sideways. Dia boleh jatuh lagi. Ini boleh jadi
11 swing. Ini 3, ini 7. Lepas tu kita ada 3 wave lagi ke bawah. Itu mungkin berlaku. Tetapi pergerakan dekat yen tadi menyokong bahawa ini dah mula bergerak ke atas. Apa pun anda tak short index. Selagi anda tak short index, anda okey. Kalau ada set up short index, anda pergi short yen pair. Anda tak short index. Okey? JP225. JP225 struktur dia lain. Saya dah tukar ni balik kepada W, X dan Y. Maksudnya kita jangkakan. Sebab ini lain macam. Ini tak dapat yang seperti kita lukis sebelum ni. Kita lukis sebelum ni inilah 1, 2, 3, 4 dan 5. Saya tak dapat lukis macam tu sebab di sini struktur dia lain macam. Nampak tak? Ya, maksudnya struktur ini habis. Oman? Struktur ini kita anggap sebagai satu set. Jadi untuk jadikan dia satu set, kita kena buat dia sebagai sama ada motif A ataupun A. Ada banyak cara. Kalau elite wave ni ada banyak cara. Sama ada anda buat sini sebagai A, B. Kalau ini bawah C, W, X, A, B, C, Y. Nampak? Kalau lukis macam ni betul tak? Betul. Sini X, sini W. Tak salah pun kalau lukis macam tu. Kenapa kita tandakan dia macam tu? More kepada market dynamic. Itu kita akan cover pada minggu depan. Macam mana kita nak kata struktur tu 5 ataupun 3. Tak apa. Tak faham lagi, tak apa. Minggu depan kita akan cover benda-benda ni. Kalau setakat elite wave ada banyak cara nak lukis dia. Sebab itu jangan bergantung kepada elite wave. Bergantung kepada correlation dan structure punya perkaitan. So untuk kenapa JP225 ni kita masih lukis ke bawah, sedangkan yang lain-lain kita dah lukis ke atas. Setakat ini, untuk yang ini, turun dia, penurunan yang di sini, sama ada saya lukis 1, 2, 3, 4, 5 or whatever, penurunan dekat sini ada berapa lekuk? Oman, 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kalau ini kita kata 5, kita tak dapat nak lukis ini ke atas. Faham tak? Saya tak dapat lukis itu ke atas. Saya boleh jadikan dia sebagai 7. Kalau saya nak jadikan 7, saya akan ambil lekuk kecil ke sini. A, B, C, W, X. Tapi nampak tak? Tak kena. Itu memaksa, lukisan itu memaksa. Jadi selagi cat tak tunjukkan, saya tak buat. Saya boleh lukis ini ke atas. Sama seperti indeks-indeks yang lain. Apa pun, dia tak ada set up untuk nak trade. Anda tak pergi tunggu 1, 2, 3 kat sini untuk long. Tak ada. Kalau X dekat sini break, kalau X di sini break, yang ini break, then kita trade, then kita tukar dia. Kalau yang ini break, 1, 2, 3, 4 dan 5, break high di sini, then barulah kita cari peluang bila ini berlaku. Yang penting breakout dia 5, 9, 13, 17, 21 lekuk dan seterusnya. Faham, Oman? Wong, Fikri? Sekarang ni tak ada setup. Untuk indeks tak ada pada waktu ini. Kalau dalam sistem saya lah. Mungkin dalam sistem anda ada. Dalam sistem saya tak ada. Okay? UK 100. UK 100 give you something to ponder. Ini break high. Sebab itu lain-lain tu saya lukis. Ini sahaja dalam indeks yang break high di sini. Boleh Fikri? Jadi setakat ini breakout dia masih boleh buat flat. Nampak? 1, 2, 3. Anda tunggu 4,
dan 5. Ini sahaja memberikan kita entry FTSE ataupun UK 100 ya. Itu memberikan kita setup. Nampak? Okey. Jadi ini bang, ini daily chart saya trade dekat H1 bang. Entry itu adalah H1 punya entry. Ini dah break dekat ni, maksudnya kita dah ada higher high daripada previous, kita ada higher low dan kita dah ada higher high. Jadi pullback ini kita boleh trade. Tunggu pullback dekat H1, H4 untuk kita trade balik wave 2 dekat situ. Jadi FTSE ada setup. Oman dah nampak benda-benda ni man? Ikram? Untuk semasa tak ada. Jadi kita akan tunggu pullback yang di sini nanti Pullback jauh lagi ni. Ni H4. Pullback yang ini nanti. Anda tak masukkan kepala hujung-hujung ni tunggu dia pullback. Dia dah breakout setakat ini berapa wave. Ada berapa wave dia punya breakout. Bila besar macam ni dia lari balik. Aduh. Breakout kat sini ada berapa wave. Nampak tak breakout dia baru 3. Dia boleh buat flat kan. Saya nak jadikan flat simple je. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lepas tu dia canak jadi 5 wave. Jadi flat. Boleh tak saya lukis macam tu? Boleh tak saya lukis macam ni? Ada salah tak dalam minute wave? Tak ada kan? Sebab itu anda kena tunggu 5. Anda tak dapat tunggu 3 wave breakout. Itu bagi mereka yang gunakan teknik breakout. Anda gabungkan dalam time frame anda M1 ke, anda trade dekat weekly ke, anda trade dekat tick chart ke, benda yang sama. Breakout anda kena tengok 5, 9, 13, 17 dan berakhir dengan divergence. Kalau anda masih kata dia naik, masukkan dalam teknik anda. Ni something yang saya anda boleh satukan dalam teknik anda. Apa yang saya kongsikan kepada anda ni, breakout tu kena 5 ataupun 9 ataupun 13 ataupun 17. Faham? Dia tak dapat breakout 3. Kalau breakout 3 itu selalu fake out. Jadi macam mana anda nak identify fake out? Breakout 3. Faham? Dia kena breakout 5 berakhir dengan divergence, ataupun breakout 9 ataupun 13, 17. Macam mana nak tahu lekuk-lekuk dia? Kira stokastik. Ni low kat sini, ni low kat sini. Ni 1, ni 1. Ni 2. Ni 2. Setakat ini tak ada reset, ini pun tak ada reset, ini 3. Jadi anda kena tunggu 5, 4 dan 5. Dan sini nanti akan ada divergence. Barulah anda dapat trade bila pullback berlaku. Break up, turun balik, barulah anda dapat ikut. Itu cara nak kenal fake out dengan break out. Dalam elite wave, anda nak tahu itu betul-betul ke dia break out ataupun dia tak betul. Lepas tu dia jatuh balik. Tu cara dia. Dalam elite wave lah. Kalau anda menggabungkan elite wave. Gabungkan dalam teknik anda. Anda akan nampak macam mana benda ni membantu anda memahami struktur. Dia kenapa dia beripat masuk balik dalam tu lagi. Aduh, kejap Macam mana saya nak off supaya dia tak lari macam ni Siapa-siapa tahu tak? Dia duk lari tu. Lukis dia lari balik ke atas. Saya lama duk buat benda ni nak adjust balik. Silap identify jadi stop out. Asalkan ada stop loss. Kalau tak ada stop loss tu yang stop out. Okey. Yen pair. Setakat ini masih boleh extend.
kenapa saya, ini boleh jadi wave 4 macam ni, ataupun wave 4 yang ini. Apa pun anda tak trade dia. Anda tak masuk kat hujung-hujung ni untuk USD je. Ini maksud saya. Try tengok time frame besar sikit. Anda kalau nak buy, anda buy kat pucuk. Macam ada magnet tahu. Saya duk, lepas tu yang bestnya, bila off MT5 ni, on balik besok, kalau line ni, price dah pergi line kat sini, dia boleh berterabur masuk balik ke semua kat sini. Banyak kerja aku nak adjust balik. Tak pakai MT5, lukis jam kalau hilang semua nanti. Kena ambil risiko tu lah. Kalau hilang, saya tak post dekat Discord. Jadi doa-doakan yang baik-baik. Okay. Ingat, something yang saya nak anda fikirkan ya. Anda tahu bahawa Euro US dollar ni berada dalam zone support. Ini kita boleh jadikan 3 wave. 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Jadi W, X dan Y, dan kita habis 2 merah tu kat situ dan kita mula ke atas. Boleh tak kalau saya nak lukis macam tu? Dapat tak kalau saya nak lukis macam tu? Itu tahu Oman. Bayangkan macam mana perasaan saya Oman. Lukis dah siap kan? Pergi cat pertama, dia masuk balik semua. Lukis, tarik balik satu-satu. Lepas tu nak pergi hantar kepada korang. Dia punya cabaran tu. Rasa nak gigit skrin. Tapi tak apa. We improve as we ni. Saya pun tak biasa guna dia. But learning. Benda menarik, kita belajar everyday. Okay. Kenapa saya tunjukkan benda ni? Itu bermaksud dollar index dah sampai dekat support. Betul? Betul tak? Kalau dolar ni dah mula lemah, setakat ini kita tak lukis UJ ke bawah lagi. Tapi kita pun tahu UJ dah masuk dalam kawasan resistant. Kenapa saya cerita benda ni? Kita ada possibility untuk ini berlaku next. Ni sebabnya saya ceritakan ya. Di mana kita sedang melihat kemungkinan untuk USA kecilnya pula. Kita sedang melihat kemungkinan untuk US dollar weakness. Itu yang kita dah nampak. Kenapa kita katakan benda tu? Kita ada dollar index, kita ada dollar pair yang dah sampai equilibrium. Bukan emergency lift, equilibrium. Kita ada UJ yang dah sampai equilibrium. Dan kejatuhan UJ bukan disebabkan oleh yen yang kuat. Kejatuhan UJ mungkin disebabkan oleh US dollar yang lemah. Sabar dulu. Okey, saya nak bawa cerita ni kepada anda dan fahamkan apa yang saya tengok. Kita ada dollar index, euro US dollar yang dah sampai support. Okey. Apa pun dalam kedua-dua senario ni, ini adalah US dollar punya kelemahan. Next. Kalau dolar lemah, apa akan jadi kepada komoditi? Kalau kelemahan dolar, antaranya adalah kepada faktor harga. Contoh. Saya adalah, anda adalah pengimport, pembeli kasut Nike dekat US. Anda Air Jordan Anda nak beli Air Jordan dari US. Anda dapati exchange rate, anggap Air Jordan tu sebagai komoditi, harga dia tetap 500 US dollar. Bila exchange rate untuk US dollar jatuh, anda akan membeli Air Jordan tadi pada 500 US dollar, tetapi kali ini
kali ini anda akan gunakan ringgit yang lebih kurang, yang lebih rendah. Jadi anda boleh beli lebih banyak Air Jordan ataupun dapatkan Air Jordan tadi pada harga yang lebih rendah bagi anda. So anda menggunakan exchange rate ringgit kepada US dollar. Okey. Itu bagaimana faktor harga memainkan peranan kepada harga barangan. Jadi apabila semakin ramai orang membeli Air Jordan tadi, apa jadi kepada harga Air Jordan? Bila ada demand yang meningkat, supply masih sama ataupun menurun, harga untuk Air Jordan tadi akan mula naik. Sama dengan cerita komoditi. Jadi kita nampak satu lagi faktor yang menyokong kepada ini adalah pergerakan yang ini. Ni saya nak anda tengok apa cerita besar dia. Ini. Okey. Ini hampir mencecah dan break untuk high sebelum ini. Hampir nak break dia punya high pada berapa bulan? Pada saya ingat dia tengah tahun, Mei. Pada Mei tahun ini. Sekiranya high di sini break, okey, saya tak akan lukis US dollar mengukuh lagi dah. Kita akan habiskan US dollar dalam struktur W, X dan Y. Pada waktu ini, kalau kita tengok di time frame yang lebih kecil, pergerakan ini dah mula masuk kepada hujung wave 1. Dia masa ni tak ada lagi divergence. Kita dah ada reset, ini adalah wave 3 dan kita ada reset untuk wave 3, wave 4 dan kita tunggu satu lagi ke atas dan di sini berlaku divergence. Untuk kita confirmkan ini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, bila ini berlaku berakhir dengan divergence. Okey, tak ada breakout. Okey, tak ada breakout. Kenapa saya ceritakan benda ni? Itu bermaksud ini akan buat wave 2. Ini akan break structure ini. Bila copper buat break wave 2, balik kepada lower time frame. Kat sini. Itu bermakna tadi kita katakan dolar melemah. Dia tak akan terus jatuh macam tu. You will see wave 2 dalam copper. Dalam copper continuous contract. Kita akan dapati 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ini satu biru. Kenapa saya ceritakan benda ni? Dan ini adalah satu merah. Dan kita akan ada 2 merah. Okey, ini kita jangkakan. Kenapa saya cerita benda tu? Itu membenarkan untuk euro US dollar di sini untuk buat wave 5. Faham? Belum habis lagi. Copper habis wave 1 adalah sama dengan wave 4 di sini habis. Sama ada dia dah habis sekarang ataupun masih ada satu lagi. Faham tak? Bila copper habis wave 1, itu adalah sama dengan wave wave 4 ni habis. Boleh? 4 ni boleh habis kat sini. Boleh je. Tapi untuk lukis dia cantik, kita lukis macam ni. Apa pun anda tak trade kat situ. Bagi mereka yang trade untuk position trade, this is for you. Faham tak? Bagi mereka yang biasa pegang 3 bulan,
6 bulan, setahun. This is the time. Faham tak apa saya sebut ni? Ni bukan untuk mereka yang swing trade biasa. Ini bukan untuk mereka yang intraday biasa. Yeah? This drop yang ini, yang last kali ini, adalah bagi mereka yang trade position. Last kali ini. Faham? Ni bagi mereka yang pegang berbulan-bulan. Ni. Anda nampak yang itu, possible tak untuk GU ni jatuh lagi? Possible tak benda ni berlaku? Possible tak? Jauh macam ni. Saya tak nampak tau. Ini mungkin habis. Kalau dia habis, saya akan lukis dia macam ni. Ini mungkin cuma wave 2. Ini 1. Ini semua adalah A, B dan C. A, B dan C. W, X dan Y. Dan kita mula ke atas. Dan terangkit tak sampai bawah. Faham tak? Ini mungkin tak ada. Tapi tak ada dalam chart. Tak ada lagi bukti dalam chart bahawa itu nak berlaku. Faham? Apa pun, sekiranya wave 5 tadi dalam euro US dollar berlaku, dalam euro US dollar tadi berlaku, sini tak jatuh bawah daripada 3. Saya tak nampak benda tu sekali. Tapi kalau dia jatuh, kita akan long GU. Kalau dia buat kejatuhan yang jauh. Kalau tak, kita nampak untuk high di sini. Kita nampak untuk, kenapa saya tak lukis dia? Disebabkan oleh high di sini. High di sini belum menunjukkan divergence. Kalau high di sini menunjukkan divergence, saya mungkin lukis macam tu. Satu lagi adalah high di sini. Mana nak tarik benda? Okey. Untuk high di sini, untuk high dekat ni, saya nak tengok dia ada divergence ke tak. Sebab kalau dia dah ada divergence, ada kemungkinan ini wave 1 tau. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 tadi. Dan dia tak sampai bawah ni. H4. High dekat sini, tak ada divergence. Sebab tu saya tak lukis lagi. Ini, kalau yang ini akan ada divergence dalam time frame yang kecil. Yang ini akan ada divergence. Time frame yang kecil, akan ada divergence. 3 kepada 5, 3 kepada 5. Itu akan ada divergence. Tapi, di time frame besar, tak ada lagi. 3 kepada 5, divergence dalam ni. Kalau yang ini berakhir dengan divergence, setakat ini tak ada. Kalau dia berakhir dengan divergence, saya akan lukis ke atas. Pada waktu ni tak ada. Kalau tiba-tiba, ini, dia buat macam ni. Then, saya mungkin akan lukis ini ke atas. Pada waktu sekarang tak ada. Apa pun, anda tak pergi long US dollar pada waktu ni. Tak ada. Kalau dia jatuh ke bawah, kita kena cari untuk nak short US dollar. Saya akan cari untuk GU. Saya akan cari untuk UCAD. UCAD kita dah habiskan. CAD JPY dah break higher high. UCAD saya dah lukis ke atas. Ke bawah. Kita habiskan wave 2. Ni maksud saya, untuk GU tadi, ini maksud saya. Dan ini adalah wave 1. GU tadi. GU tadi. Ini. Ini wave 1. Itu maksud dia. UCAD, kita dah mula lukis ke bawah. Boleh tak short dia? Tak dapat. Kalau ini break, then baru kita short dia. Kalau tiba-tiba dia buat 1, 2, 3, 4 dan 5.
anda akan tandakan dia macam mana. Oman, ada dua fraktal kat situ. Satu minor yang color merah. Satu lagi adalah intermediate, color biru. Kalau dia terus break dalam merah, dalam 5 wave, kita akan guna macam mana? Kita akan guna 1, 2, yang merah ni, 3, 4 dan 5. Dan itu menghabiskan 1. Lepas tu 1, 2, 3, ini kita boleh trade. Boleh? Kalau dia terus break, itu jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu kita boleh trade. Pada waktu ini, belum. Kita ada high, kita ada low, satu structure, kita ada low high, dan kita belum ada low low, belum ada trend. Faham? Kalau dia break, baru kita ada trend pada structure ini. Itu caranya anda tengok trend. Bukannya semua high low ni ada trend. Tak. Tapi ni time frame besar, pergi time frame kecil buat yang sama. Anda nampak benda macam ni dekat time frame kecil, anda nampak dia break, dan anda ada siri. Trend adalah siri pergerakan, siri structure, bukannya setiap lekuk tu. Nak tengok setiap lekuk, pergi time frame kecil, tengok dia trend dekat time frame mana. Itu cara tengok trend. Anda nak 5, anda sekarang ni 3. 1, 2, 3. Tak ada. Lagilah tak ada. 3. Semua tu berkait. Okey? So, kesimpulan. Saya akan mencari untuk sebarang yen pair, FTSE wave 2 ni nanti, belum sekarang. FTSE nanti di wave 2. Belum sekarang. Wave 2 ni kita dah ada high. Wave 2 ni kita akan cari untuk long. Yen pair, dollar pair, indeks yang lain tak ada. Indeks yang lain tak ada high. Tapi arah dia ke atas. Ini hampir. US 30 ni kalau dia break, dan kita akan cari. Maksudnya kalau dia break macam ni. 1, 2, 3, 4 dan 5. Break high. 1, 2, 3 kita akan cari untuk long. Sama dengan FTSE tadi. Kalau dia break, kalau tak, jangan. Okay. Untuk US yang lain, tak ada. Kalau anda dah long dekat sini, anda hold. Ni ngam-ngam kan? Siapa ingat yang ni? Kenapa dia jadi macam tu? Saya hide je lah. Dia tak keluar pada WX dan Y. Okey. Untuk lain-lain tak ada. DAX tak ada. JP25 lagi lah tak ada. Kalau dia break X kat sini, then barulah. Yang ada cuma UK 100 dah ada trend ke atas. Cumanya breakout dia baru 1, 2 dan 3. Anda nak tunggu 4 dan 5. Pullback, anda trade. Okey. Kalau ini 5, yang lain-lain tu akan pecut juga. Yen pair, kita ada US dollar JPY yang dah berada dalam kawasan equal leg. Dah ada anytime. Dia jatuh. Boleh ke indeks nak naik kalau UJ jatuh? Boleh. Kalau bukan yen yang kuat, US dollar yang lemah, UJ boleh jatuh. Okey, Euro JPY belum ada high, tak ada. Setakat ini 1, 2 dalam 1, 2, 3, 4, 5. Dia macam ni tau. Jangan kata ini 1, 2. Ni 3. Tak. Anda tengok dalam dia. 1, 2, 3, 4, 5. Kan jadi 3. 3 biru. Tak dapat lagi. 4 dan 5. Then barulah. Kalau tiba-tiba dia buat lain. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni tak ada setup. GJ dah break.
pullback ini 2, ini time frame kecil tau. Ini set up time frame kecil. Ni set up kepada time frame H1 minit. Jadi ini adalah H1 punya pullback nanti. Itu kita trade. Apa tu? Okey, satu. Itu kita trade wave 2 ni nanti. Okey. AUD JPY. AUD JPY tak ada. Okey, belum break. Kalau dia break, then kita ada setup. Kalau ini break, then kita ada setup. Sekarang ni 1, 2, 3. Nampak mata kita pun stokastik 1, 2 dan 3. Tak dapat. Ini mungkin wave 3 dalam yang merah tau. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia break, kita akan tukar dia macam ni. Kalau dia break, ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan menghabiskan 1 biru. 1, 2, 3 kita long. Nampak? Okey. Ini tak ada. AUD JPY tak ada. CAD JPY. CAD JPY pullback ini kita trade. Pullback ini kita trade. Tak kisah. Kalau dia jadi 3, apa pun, katalah sebenarnya ini adalah wave 3 dalam biru. Anda nampak 3, ini mungkin wave, cuma wave 4. Apa pun dia dah break out. Anda masih ada peluang untuk wave 5 kat situ. Kita tak tahu dia habis 3 ataupun habis 1 ni. Faham? Tak dapat. Ini nampak macam wave 3. Ini nampak macam snake. Mungkin. Sebab tu internal dia, kalau tengok apa yang saya tandakan dalam internal, maksudnya time frame kecil, ini masih 3. Saya akan extendkan lagi. Ni tak ada. Ni start divergence bawah. Satu kita tandakan 3 dalam ni. So mungkin ini nak habis. Kalau 1, 2 pullback, 2 tu kita trade. Untuk CAD JPY. Euro US dollar, don't touch it. Itu mungkin nak ke atas dah. Bagi mereka yang position trade, anda dah masuk dalam area anda. Ataupun kalau mereka yang suka tak nak tepat-tepat, anda tunggu 1, 2, 3.6 kat sini. Ni bagi mereka yang long term. 1, 2, 3.6 kat sini. Ni untuk Euro US dollar. GU, saya tak nampak benda ni berlaku. Kita tengoklah, kalau dia berlaku kita trade. Kalau tak, tak ada. AUD US dollar. AUD US dollar masih ke bawah. Ini akan menghabiskan wave 1. Jadi, ini boleh buat diagonal. Boleh buat jauh sikit. Boleh buat macam ni. Nampak? 1, 2, 3, 4 besar sikit. Ini mungkin adalah satu flat. A, B dan C. NZD US dollar sama. Mungkin ke bawah sikit. Menghabiskan wave 1. Dapat tak trade dia? Tak. Ini tak break pun. Sama dengan AUD US dollar. Tak ada apa-apa pun. Kenapa dia jadi macam ni? Dah elok tak letak dalam tu, tapi dia buat macam tu juga. Kena buat satu-satu macam ni, Ikram. Satu-satu. Kalau kurang sabar memang. Tekan delete hilang semua. Okey, ni tak ada break high, jadi tak ada. Tapi arah dia semasa nampaknya high probability untuk dia ke atas.
Sekat ini AUD US dollar, New Zealand US dollar sama. Untuk ke atas. Apa ke benda daripada macam tu? Sekejap. 4 tadi. Okey, untuk New Zealand dollar ke atas. Ke atas. Ini mungkin berlaku pullback. Pullback ini adalah kekuatan US dollar. Itu adalah wave 5 tadi. Itu membenarkan kita untuk trade yen pair tadi. UCAT sama, tak ada break apa-apa. Gold tak ke mana. Gold mungkin dah habis this one. Jaga-jaga dengan gold ni, anda tak pergi short dia pada sekarang. Sekiranya betul US dollar dah habis pergerakan dia dan instead of A, B dan C, kita sedang lihat W, X dan Y, dolar tak kuat, ini mungkin habis di sini tau. Dua ni habis di sini. Dan kita adalah wave 1, ini 1, 2, 3 wave 2, 1, 2, 3 dalam 3 kat sini. Faham? Anda tak buat apa kepada gold. Kalau dia jatuh kat sini, kita long. Kalau dia tak jatuh ke sini, dia naik ke atas, saya tak buat apa. Ini sideways market. Saya nak trade gold je bang. Pergi tengok saham dia. Anda tengok apa yang ada breakout ke atas. Itu anda boleh trade. ETF dia ke gold kepada saham company ke yang mempunyai structure yang sama. Tapi gold spot anda tak trade. Gold spot tak ada. Ini adalah sideways market. Tak ada apa. Atas boleh, turun boleh. Tapi itu saya duk kata orang tanya gold nak ke mana? Tak ke mana. Atas boleh, libas atas, libas bawah. Tak ada trend lagi. Kalau dia break atas ini, baru ada trend. Kalau dia break sini saja, itu mungkin X. X ini. Tak ada apa-apa untuk gold. Mungkin dia dah habis. Setakat ini saya tak dapat nak lukis benda tu. Satu saya letakkan macam ni supaya anda nampak. Okey. Sama juga dengan kawan dia, silver. Benda yang sama. Untuk silver di sini sama ada kita dah habis this move. Movement ke bawah ni dah habis. Movement ke bawah ni dah habis. Saya boleh habiskan ini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Tak ada extension, faham tak? Ini mungkin dah habis macam ni. 5C dan 2 ni habis kat sini. Ingat, area ni adalah area equal leg. The whole thing ni masih dalam equal leg. Tak ada, saya tak ada Bitcoin dekat sini, Wiman. Saya tak ada Bitcoin dekat XM. Kalau XM ada, saya buka chart dia. Okey. Saya buat apa yang kat MT5 je. Jadi XM nak macam tu. Jadi saya tak dapat nak buka dia. Kalau ada kat MT5 XM, saya buka. Lain daripada tu, saya tak dapat nak buka. Okey. Ini boleh jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 yang ini habis, tak ada extension. Dan ini naik ke atas. Jaga-jaga sikit ya. Gold dan silver. Okey. Jangan short dia. Ini mungkin akan pecut orang. Zul kata tak jatuh. Tak jatuh. 2 kepada 3 ni. Mungkin. Apa pun kita tahu the whole thing adalah correction. Okey lah tu. Okey, the whole thing ni adalah correction. Siapa saya cuma cari untuk long. Tapi shorter term mungkin ada set up kan. Untuk shorter term mungkin. Tetapi trend dia ke atas. Itu adalah untuk silver dan gold. Minyak tak ada banyak nak cerita kat sini. Sebabnya chart kita cuma ada bentuk ni. Ada dah. Nanti saya lukis panjang sikit. Dah ada. Okey. Sebelum ni saya buka, dia tunjuk benda ni je. Nanti saya lukis dia. Minyak pun dah break high kan.
Nampak? Ya. Struktur semasa ni untuk minyak ini adalah wave 4 dan 5. Ini habiskan 1, 2 pullback kita boleh trade. Maksud saya macam ni. Ini 1, ada tunggu wave 2 kat sini nanti. Preferably beli minyak punya company. Exxon ke, lain-lain ke, instead of anda beli futures contract untuk minyak. Futures contract itu bukan untuk anda swing, untuk anda pegang lama-lama. Yes, kena download history sebab ini baru download. Fikri, kan saya bagi tahu MT5 ni saya baru download. Tu cerita dia. Sebab tu saya tak ada chart. Kan sebelum ni chart kita cuma tunjuk yang ini. Sini je sampai sini. Tu saya tak dapat, saya lukis H1 dia. Baru tadi kot dia ada. Lepas kontrak ni lah. Sebab tu saya cuma lukis yang last. Tak lama. Lukis tak lama je. Saya lukis yang ini tak lama. Tak lama. Sekali dah laju lah. Untuk MT5 ni dah laju lah. 3 ni mungkin extend ke atas sini. Nampak? 1, 2, 3. Inilah 1, 2, 1, 2, 3. Minyak anda tak pergi short tau. Kita mungkin ada extend lagi. Dan sebenarnya kita masih dalam, faham tak maksud saya? Ini 3 ni atas-atas lagi. Ini 1 biru, 2 biru, 1 merah, 2 merah. Lepas tu kita extend, kita dalam 3 merah. Super minuet. Lepas tu naik lagi minyak. Minyak anda tak pergi short. Saham nak jatuh bang? Tak ada. Saham tengah naik waktu ni. Minyak anda tak pergi short. Apa lain? Copper sama. Semua cerita, semua menunjukkan US dollar punya ni. Euro AUD yang sama. Everything. Euro AUD. Kalau ini break ke bawah, kita akan tukar 1, 2, 3, 4, 5 dalam minit. Dan 2 tu nanti kita trade. Sekarang ni tak ada apa-apa. GBP, Euro GBP. Euro GBP ini adalah wave 4. Ni. Inilah wave 4 Itulah Euro GBP. Nanti saya adjust. GBP AUD semua menunjukkan bahawa we might see the end of US dollar punya strength. Sama ada kita dah start wave 2 kat sini ataupun belum. Kalau ini naik ke atas dan kita dalam wave 2, then itu adalah US dollar wave Euro US dollar ke bawah untuk buat wave 5. Wassalam. Belum sekali sebab tu saya masih tak pegang dia sebagai wave 4. Boleh tak dia lintas? Boleh. Kenapa dia duduk macam ni? Macam magnet kan? Okey. Ini dah break low tau. Anda tak buat apa dengan dia. GBP AUD. GBP NZD pun sama. Ya, inilah anda, kalau bagi mereka yang agresif, bagi anda yang agresif, selagi dia ada incomplete sequence dekat sini, ini break dalam 5 wave, aggressive entry. Ini aggressive entry. 1, 2, 3 ni anda boleh short. Ini bagi aggressive entry. Okay, thank you, Joe. Dia lekat-lekat tu, aduh. Macam mana lah ni. Lepas tu kena lukis balik. Aduh, kena tarik balik satu-satu. Saya tak lama tak pakai. Jadi, masih kekok nak pakai ni. Tapi dah boleh cepat. Cumanya lepas lukis ni semua, lepas tu cat dia start balik, lepas tu berterabur balik semua. Meriah hidup aku.
Tapi yang saya kongsikan dekat gambar dekat tu okey kan. Yang saya kongsikan dekat Discord tu gambar semua okey kan. Okey, kesimpulannya apa kita nak trade? Saya mencari peluang untuk some of the yen pair bila pullback berlaku, CAD JPY dan antara juga kepada kepada FTSE apabila pullback berlaku nanti belum sekarang dolar dah sampai kawasan support dia bagi mereka yang position trade, bukan untuk mereka yang swing, bukan untuk mereka ini adalah masanya anda mula mengumpul untuk short US dollar. Okey semua kan, gambar okey. Cumanya saya tak dapat nak adjust macam kalau chart dia macam ni kan. Saya tak dapat nak naik turun nak bagi adjust gambar dia penuh skrin. Macam-macam cara aku buat. Tak dapat. Tu memang tak dapat. Cuba cari kat YouTube pun tak jumpa. Okey. Jadi itu adalah apa yang kita nampak dalam market untuk minggu ni. We are still looking at more strength dalam yen pair, more higher untuk index. Dollar will be more sideways, volatile, turun naik ke arah FOMC pada November depan, di mana market menjangkakan bahawa Fed akan mengumumkannya tapering dia yang dijadualkan berakhir pada pertengahan tahun depan. Jadi itu analisa pasaran kita. Kita berhenti rehat sekejap dan kita sambung balik ke topik kita selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rehat sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, jadi kita simpulkan apa yang kita nampak dekat pasaran, pergerakan dekat yen pair yang break high. Kita ada CAD JPY dan few others pair JPY seperti Singapore JPY yang break ke atas, menunjukkan bahawa kita tak jangka anymore yen punya strength dan ini menyebabkan kita akan mula melukis untuk indeks ke atas. Kita ada FTSE 100 UK 100 cash yang juga break ke atas. Jadi kita dah mula melukis ini ke atas. Ingat yang ada set up sekarang ni adalah kepada UK 100 ya. Jadi these dua saya akan cari peluang untuk long. Selain daripada tu, peluang juga ada dekat yen pair seperti CAD JPY apabila this pullback berlaku nanti ya. Kenapa ni? Okey, bila pullback 2 ni berlaku nanti, apa benda pula terlebih satu pada situ. Okey, bila pullback ini berlaku nanti, itulah untuk untuk yen pair, antaranya CAD JPY. Kita ada minyak yang juga break high, kita juga ada copper yang hampir nak break high, dan kita ada USD JPY yang berada dalam kawasan resisten dia bersama dengan euro US dollar. So next we are expecting higher move untuk indeks ke arah satu resisten. Itu dalam mingguan punya, jauh lagi sebelum indeks melakukan correction yang lebih besar kepada structure March. Untuk semasa kita naikkan, kita extendkan last lekuk untuk indeks ke atas, di mana pergerakan market akan lebih volatile. Masa tu nanti baru anda short yen pair, bukan sekarang Hari itu kita dah masuk, kita kena BE dan kita tahu there is something pergerakan untuk tiap kali kita kena BE ataupun kena stop loss, something else is happening dalam pasaran. Instead of apa yang kita tengok kepada structure semasa, something is happening. So jaga sikit dengan dolar. Kalau anda nak masuk untuk dolar bukan untuk intraday, dia akan lebih macam ni. Ataupun kalau nak masuk, anda masuk scalping. Anda masuk, dia akan gerak yang lebih cepat, yang lebih tiba-tiba dolar kuat, tiba-tiba dolar lemah. Tu yang pergerakan momentum, lepas tu habis. Kalau anda nampak pergerakan dolar macam ni, mana-mana dolar pair lah Kalau anda nampak pergerakan dolar pair macam ni, lepas tiba-tiba dia naik, yang macam ni anda tak masuk dah. Mana-mana EU ke GU ke tak.
Anda tak masuk yang macam ni. Dia dah jalan. Kalau anda nampak satu yang panjang macam ni, anda tak masuk. Kalau anda sempat masuk, anda sempat masuk dalam kawasan ni lepas tu dia pergi, yang itu 100% anda keluar. Anda akan dapati pergerakan yang macam ni untuk dollar pair. Yang macam ni. Kita dalam 4545. Faham tak? Momentum dia tak lama. Sekejap-sekejap semput. Sekejap-sekejap dia semput. Itu dalam dollar pair sekarang. Jaga-jaga sikit. UJ dah sampai kawasan resisten. Jaga-jaga sikit. Okey, ada soalan yang lain-lain yang kalau instrumen tu tak ada dekat MT5 ataupun MT4XM, saya tak dapat nak buka. Wimon ada message. Okey, tahu. Okey, itu adalah apa yang kita nampak dekat market sekarang. So, peluang tadi FTSE, peluang tadi kat Yen Pay, peluang juga kepada yang longer term untuk dolar. Dolar dah sampai kawasan resisten dia dan dolar dijangka akan mula jatuh. Antara pair yang ni saya lihat adalah kepada euro US dollar, kepada mata wang komoditi against US dollar. Itu adalah mata wang yang saya tengok. Pakai volume profile. Volume profile kalau dekat MT4, MT5 saya tak harap dia Kimi. Sebab size dia, anda tengok size berapa. MT4, MT5 boleh pakai. Saya ada dia punya indikator. Tetapi anda kena definekan kepada berapa range. Faham tak Kimi? Anda kena definekan kepada range. Waktu ni lah, waktu market tengah macam tu, volume profile teknik adalah yang akan high performance. Masa market range, masa market tak menentu, volume profile, dia cantik. L shape, P shape, waktu tu. Yang kawasan hilang volume, yang waktu tu lah ada masuk volume profile. Okey. So, kalau tak ada soalan lain mengenai pasaran, kita masuk ke topik kita pada petang ini, iaitu musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan.